Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi dengan limpah dan keizinannya, kita dipertemukan pada program kerohanian untuk siri yang ke-35 pada pagi ini. Kita meraihkan dan mengalu-alukan kebersamaan yang berbahagia dekan dan semua pihak pengurusan serta staf Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan secara keseluruhannya, dan juga para penonton yang mengikuti program ini daripada mula dulu sehingga ke siri yang 35 ini merupakan satu pencapaian yang begitu besar bagi pihak penganjur dan juga semua yang dapat bersama-sama mengikuti program ini, mengambil iktibar, mengambil pengajaran sedikit sebanyak dari apa sahaja yang dikongsikan oleh ustaz-ustaz kita, penyampaian pembimbing kita dalam membentuk jati diri dan menjadi seorang mukmin yang lebih baik, insyaAllah. Dan Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama dengan Al-Fadil Profesor Mahdi Ahmad Fulani dari Akademi Tamadun Islam untuk bersama-sama mengupas satu ayat yang tidak begitu panjang tapi begitu mendalam, maksudnya hubung kait dalam kehidupan kita sehari-hari. Hubung kaitnya dalam kehidupan kita sehari-hari amat kuat di situ, dan ia merupakan senjata bagi orang mukmin, iaitu doa, senjata mukmin yang akan diangkat dari surah Al-Mu'min ayat yang ke-60. Baiklah hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tanpa mengingatkan masa, saya menyerahkan majlis kepada Al-Fadil Profesor Mahdi Ahmad Fulani untuk memulakan dengan mentilawatkan ayat tersebut, dan seterusnya kita jemput kori-kori undangan. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ahmad Fulani dengan ayat yang dibacakan di tadi, ayat surah Al-Mu'min ayat yang ke-60. Dan kita terus saja mempersilakan qari undangan kita yang ke-3 orang hari ini. Yang pertama, silakan Encik Ikmal bin Alias untuk membacakan semula ayat 60 surah Al-Mu'min. Silakan Encik Ikmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, terima kasih Encik Ikmal. Kita persilakan qari undangan kedua seperti biasa, Encik Muhammad Amir Hussein. Silakan Encik Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا دكتور كيلاني كيف حالكم؟ كيف حالك يا دكتور؟ أنا بخير. كيف يا حبيبي؟ الحمد لله خير. لم أراك منذ مدة طويلة يا شيخ. إن شاء الله مشغول بالعمل. أتمنى لك يوما سعيدا وصحة جيدة. آمين. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Encik Muhammad Amir. Dan seterusnya kita persilakan qari undangan kita yang ketiga, Tuan Haji Said Alwi Said Sulaiman. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم صل. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Encik Said Alwi, dan saya akan membacakan percakapan daripada ayat 60 Al-Mu'min.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Maksudnya, orang-orang yang sombong tidak mahu menyembah aku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan yang hina dunia. Ialah tuan-tuan dan puan, dengan tadi terjemahan dan bacaan ayat-ayat surah Al-Mu'min ayat 60. Jadi tanpa melengahkan masa, majlis saya serahkan dengan hormatnya kepada Profesor Mahdi Ahmad Iqlani untuk mengupas, berkongsi maklumat dan ilmu berkaitan dengan doa senjata mukmin. Silakan Ahmad Iqlani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha sahabat saya Encik Jais, pengacara majlis, juga tim program kerohanian yang sangat dedikasi dan tinggi motivasi. Tuan Dekan kita, Profesor Dr. Zaidatun dan timbalan-timbalan dekan, staf-staf pentadbiran, peringkat fakulti dan juga school, para profesor dan rakan-rakan pensyarah, juga staf sokongan yang dikasihi dan disayangi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam satu program kerohanian kita yang siri yang ke-34. Alhamdulillah. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita dalam dua komponen, iaitu jasmani dan rohani. Jadi kita biasa sangat prihatin terhadap keperluan-keperluan jasmani kita, makanan, minuman, ubat-ubatan, suplemen dan sebagainya. Dan jangan lupa juga kita ada juga aspek kerohanian, aspek ruh yang Allah Subhanahu Wa Taala punya kepada kita. Tanpa ruh kita tak boleh hidup. Dan ruh juga memerlukan pengisian-pengisian, perlu makanan, minuman, suplemen, ubat-ubatan untuk keperluan ruh. Walaupun keadaan dan juga bentuknya berbeza lah. Kalau kita kata keperluan jasmani di awal pagi ni kita perlu sarapan. Tapi kerohanian, ruh ni kita perlukan dengan presisian. Di awal-awal bangkit daripada kita tidur, kita pun dah mengisi rohani kita dengan melafazkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lafaz Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji-pujian kepada Allah yang telah menghidupkan kita selepas mematikan dan kepadanya kita akan kembali. Jadi tidur ini disebut ulama sebagai adik-beradik kepada mati. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak izinkan kita bangun, mungkin kita terus lena dan terus meninggal dunia, meninggalkan orang yang kita kasihi dan dunia yang fana ini, kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah akan panggil kita arwah tu dah meninggal dunia. Dan ada kawan saya juga staf UTM, saya ingat 25 atau 30 tahun yang lalu di Fakulti Kejuruteraan Awam, namanya Abdul Hamid. Dia meninggal dunia, kalau tak silap saya, dia di bulan Ramadan ketika dikejutkan oleh isterinya untuk bangun sahur, tiba-tiba dia tak boleh bangun dan didapati meninggal dunia. Biasa kita nak mulakan puasa dengan bersahur. Jadi itulah ucapan pertama ketika kita bangkit daripada tidur, ialah mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupkan kita semula selepas mematikan dalam keadaan kita tidur, dan kita boleh hidup semula, melihat udara, melihat alam maya ini, dapat berinteraksi dengan orang yang akrab dengan kita, isteri dan anak-anak, juga orang lain, rakan-rakan kita di pejabat dan sebagainya. Semua itu satu kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulakan dengan doa. Haziq boleh next teruskan. Teruskan lagi. Teruskan lagi. Itu pada okey. Doa senjata mukmin. Okey itu. Jadi apabila kita sebutkan doa senjata mukmin, ia adalah diambil daripada tajuk ini, diambil daripada apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Maksud hadis ini, doa adalah senjata mukmin, dia juga tiang agama dan cahaya yang menyinari langit dan bumi. Kita lihat betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita apa saja amalan, apa saja pergerakan yang dilakukan oleh Rasul dimulakan dengan doa.
Kita lihat daripada kehidupan kita, daripada bangun tidur dan sampai kita tidur penuh dengan doa. Kita bangkit daripada tidur, kita dah baca doa tadi, memuji Allah Subhanahu Wa Taala yang kurniakan kita, yang mengembalikan nyawa kepada kita sehingga kita boleh hidup dan dapat melaksanakan tugas-tugas harian kita. Begitu juga selepas itu kita mungkin ke tandas, ada doanya, melangkah dengan kaki kiri dan ada doanya, keluar pada tandas dengan kaki kanan, ada doanya. Ketika kita menghiaskan diri, kita lihat cermin, kita menyebut antara doa yang diajar kepada kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Wahai Allah, sebagaimana engkau cantikkan rupa parasku, maka cantikkanlah juga akhlak dan kepribadianku. Jadi bukan saja kita nak cantik rupa paras, comel, handsome ni, tetapi kita juga doa pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dia perbaiki akhlak dan kepribadian kita. Next. Jadi begitulah hari-hari kita nak melangkah masuk kereta, ada doanya, sampai mananya kita nak melangkah kaki kanan keluar pada rumah, naik kenderaan ada doa, semuanya ada doa, dan itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khususnya disebutkan wal ulama yarawna anna du'a sababun li tafrijul humum, sampai ke akhirlah. Next, kita terus baca terjemahan masa kita singkat. Okey. Para ulama berpendapat doa menjadi sebab hilangnya rasa duka cita dan kerusingan, menjadi sebab lahirnya rasa lapang dada, ketenangan jiwa, mudah segala urusan. Ia saluran di mana hamba berpeluang bermunajat, memohon bantuan dan pertolongan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menjadi saluran seorang hamba dapat melahirkan perasaan dirinya yang lemah, yang daif, dan betapa dirinya sangat berhajat kepada bantuan Tuhan penciptanya. Next. Okay. Doa menjadi sebab utama manusia terhindar daripada murka Allah Subhanahu Wa Taala, berasaskan fakta dipertegaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud siapa yang tidak berdoa kepada Allah maka Allah murka kepadanya. Man lam yad'u Allah yaghdab alaih. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suka kita sebagai hamba-Nya sentiasa bergantung kepadanya. Apa saja yang kita nak buat, kita mulakan dengan pergantungan kita kepada Allah. Memang kita merancang, kita menentukan apa objektif yang kita nak capai pada pagi ini, sampai satu hari ini apa yang kita nak buat, kita rancang dengan begitu rapi, dengan begitu tersusun, tetapi kita sebagai seorang Muslim kita tahu semuanya tidak akan berjalan dan tidak akan terlaksana tanpa izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita mulakan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala semoga Allah memperkenalkan dan mempermudahkan segala urusan kita. Next. Terima Allah sebab bukan saya yang mengkontrol slide ni. Ini sekadar gambar-gambar lah doa, nasihat Allah perkenalkan doamu daripada ayat yang kita baca tadi pada surah Al-Mu'min, Ud'uni astajib lakum. Teruskan lagi. Okey. Okey, sampai sini kemudian kita akan lihat ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kepentingan doa. Antaranya daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Thumma qara'a qawluhu ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, doa adalah ibadat. Kemudian baginda membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala yang maksudnya, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku menerima permintaanmu. Sesungguhnya mereka yang sombong tidak mau ibadat, yang berdoa kepadaku, mereka akan masuk dalam jahannam, neraka jahannam sebagai seorang yang hina dina. Jadi kita lihat kupasan-kupasan ulama bila mengupas ayat ini, yastakbiruna an ibadati, dan tafsir Ibn Katsir dan lain tafsir lagi menyebutkan yang dimasukkan mereka yang sombong daripada beribadat kepadaku, dimasukkan allazina yastakbiruna an du'ai, mereka yang angkuh sombong beribadat kepadaku, dengan maksud orang yang sombong dan angkuh tak mahu berdoa kepadaku. Apa balasan yang disediakan kepada mereka? Ialah neraka jahannam. Mereka akan masuk dengan penuh hina. Allah suruh kita berdoa kerana kita hamba-Nya dan Allah mahu melihat betapa kita sangat bergantung kepadanya. Sebab itulah kita disuruh berdoa. Dan doa itu sampai disebutkan ad-du'a huwal ibadah, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa itu sendiri adalah ibadat. Kita lihat maknanya ibadat itu yang sangat luas,
dan kebanyakan boleh kata keseluruhan ibadat itu kita akan mulakan dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah, mohon restu Allah Subhanahu Wa Taala. Solat kita juga kalau segi bahasa, as-salatu lughatan ad-du'a, sembahyang dari segi bahasa ialah doa. Walaupun kita tahu itu solat kita ada aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim. Solat itu ialah ucapan-ucapan, bacaan-bacaan dan perbuatan-pergerakan yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam. Tetapi di segi bahasa ialah doa. Kerana apa yang kita baca? Fatihahnya, ketika kita rukuk, kita baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud, Rabbil Fili ketika antara sujud. Dan semuanya itu adalah melambangkan doa-doa kita, permohonan kita pada Allah, puji-pujian kita kepada Allah. Tuhan yang memiliki kebesaran, keagungan dan ketinggian. Dan kita hambanya sangat lemah dan sangat bergantung kepadanya. Nyawa yang ada pada kita sini adalah kurnia daripadanya. Dia boleh ambil kita. Apabila sampai saatnya kita akan kembali kepada Allah. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila sampai ajal kita akan kembali kepada Allah dan tidak akan dilambat atau dipercepatkan walaupun satu saat. Sebab itulah Rasul sebut, ibadat secara keseluruhannya, dari segi muamalatnya, dari segi munakahatnya, jenayatnya dan sebagainya, ada kaitan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana yang memiliki agama ini, yang amanahkan agama ini untuk kita laksanakan dalam kehidupan peribadi kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat bernegara dan hubungan antara bangsa, ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala min. Allah telah sempurnakan agama ini dan Allah peringatkan siapa yang mencari agama yang lain, cara hidup yang lain, falan yuqbala min, Allah tidak akan terima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia pada hari akhirat pasti menjadi orang yang rugi. Jadi sebab itulah kita lihat betapa pentingnya doa ini. Sehingga dia menjadi ibadat keseluruhan juga adalah doa, kata Rasulullah SAW dengan definisi yang ringkas dan mudah. Ibadat itu adalah doa. Kerana keseluruhan ibadat, kita menguruskan fakulti kita, kita menguruskan keluarga kita, kita menguruskan negeri negara ini, sudah tentu kita mahu melaksanakan syariat, menurut syariat, mengikut peraturan. Yang halal kita laksanakan, kita kembangkan, yang haram, yang tidak dibolehkan kita tinggalkan. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Next. Okey. Jadi ini kita terus pada terjemahlah. Hadis riwayat daripada Abu Hurairah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang diberi rezeki 5 perkara, maka tidak akan diharamkan daripada 5 perkara. Siapa yang dapat 5 perkara, dia terlepas atau selamat daripada 5 perkara yang sebaliknya. Pertama, siapa yang diberi syukur, maka tidak akan diharamkan daripada tambahan. Kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala, jika kamu bersyukur, pasti kami akan tambah untukmu. La in syakartum la azidannakum. Adanya kita syukur, Allah akan tambah lagi dan tambah lagi. Tambah iman kita, tambah takwa kita, tambah rezeki kita. Dan siapa yang diberi sabar, yang keduanya, siapa yang diberi sabar, tidak akan diharamkan daripada pahala, kerana firman Allah yang maksudnya sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberi pahala tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah. Jadi sabar dalam kehidupan kita ada 2 situasi. Situasi yang senang, kita kena syukur. Sesuatu kita susah, ditimpa bencana dan ujian, kita kena sabar. Dan orang yang sabar, kata Allah, tidak rugi kerana ganjaran yang besar. Allah akan beri ganjaran tanpa hisab, tanpa hitungan. Banyaknya untuk kita. Yang ketiga, dan siapa yang diberi taubat, dia diharamkan daripada penerimaan. Allah, siapa yang beri, yang dipermudahkan oleh Allah, ramai orang yang buat dosa, tetapi sampai-sampai ketua pun belum lagi nak bertaubat, belum tergerak hati nak bertaubat. Tapi kalau kita digerakkan oleh Allah, hati kita, perasaan kita mahu bertaubat, maka disebutkan sini, siapa yang diberi taubat, tidak diharamkan daripada penerimaan. Siapa yang bertaubat, Allah akan terima taubatnya. Seterusnya, sambung. Dan yang keempat, dan siapa yang diberi istighfar, tidak akan diharamkan pada pengampunan. Wa qul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Daripada surah Nuh, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, siapa yang beristighfar, Allah akan menerima permohonan istighfarnya, Allah beri keampunan kepadanya. Dan yang
yang berkait dengan tajuk kita inilah. Dan yang kelima, dan yang diberi, siapa yang diberi peluang untuk doa, maka tidak akan diharapkan pada penerimaan. Kerana apa yang kita baca tadi, Allah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan. Sambung. Ya, teruskan lagi. Dan dalam hadis yang lain menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan doa, la yuraddul qada'u illa ad-du'a wa la yazidu fil 'umri illa al-birr. Jadi kata Rasulullah SAW dan riwayat At-Tirmizi, walaupun hadis ini adalah gharib, hasan dan gharib, disebutkan tidak dapat menolak qada kecuali doa dan tidak bisa menambah umur kecuali kebajikan. Jadi qada itu ada yang mubram, ada yang yang berubah, ada yang diberikan boleh berubah dan ada tidak boleh berubah. Ajal kita, setiap orang yang bernyawa tak akan pasti akan mati, itu adalah tetap. Tetapi yang berubah ialah seperti kata rezeki. Dengan sebab kita berdoa kepada Allah dan kita susuli dengan usaha, rezeki kita bertambah. Tahniah pada rakan-rakan kita, majlis apresiasi ramai, alhamdulillah, yang dapat penghargaan, pengiktirafan, kecemerlangan dan berbagai kategori. Dan juga rezeki-rezeki daripada jabatan bertuah. Itu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syabas dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan syukur kepada pengajurnya. Okey, teruskan, sambung. Slide berikutnya. Iza ta'ada wa laysa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a, disebutkan dan tidak ada sesuatu yang lebih baik, yang lebih dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada berdoa. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak kita menampakkan kita hamba. Al-'abdu yatadarra' lillahi Subhanahu Wa Taala. Seorang hamba itu satu cirinya dia sentiasa tadarru'. Dia rasa dia tu perlu kepada Allah, merendah diri kepada Allah, sentiasa mohon bantuan Allah, tidak sombong, tidak angkuh. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, siapa yang tak mahu berdoa kepadaku, orang itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong sifatnya macam iblis dan tempatnya neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Next. Riwayat yang lain, man sarrahu an yastajib Allah Taala lahu 'inda syada'id wal qurbi al-yuksiru du'a fil raha. Siapa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya siapa yang mahu supaya doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia menghadapi ujian-ujian kesusahan, maka hendaklah dia membanyakkan doanya ketika dia senang. Sebab tak ramai orang-orang yang dapat konsisten istiqamah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika senang. Duit ada, sihat lagi, tak ada apa-apa yang kekurangan pada dirinya dan keluarganya, dia jarang berdoa. Jadi Rasulullah SAW menyebut, kita ni bukan sentiasa sihat, bukan sentiasa senang. Begitulah keadaan kehidupan ini, lumrah alam ini akan bertukar ganti, siang dengan malam, senang dengan susah. Jadi Rasulullah sebut, siapa yang mahu supaya doanya ketika dia susah itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah ketika dia senang, ketika dia sihat, banyak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, next. Okay. Kemudian Abu Lais meriwayatkan, ma min muslimin yad'u bi du'an illa tujiba lahu fa amma an yu'ajila fi dunya ila akhirih. Maknanya sebab saya nak ringkaskan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, tiada seorang muslim yang berdoa melainkan pasti diterima. Allah berjanji dalam surah Al-Mu'min itu. Surah Al-Mu'min ada lagi nama dia surah Ghafir. Kalau kita nak buat kuis atau bolehlah, tapi waktu kita terhad kan. Jadi surah Al-Mu'min ada satu lagi nama dia surah Ghafir, kerana di permulaan surah itu nama disebut Ghafir az-Zambi, Tuhan yang Maha Pengampun. Tiada muslim yang berdoa melainkan pasti doanya diterima. Maka ada kalanya disegerakan pemberian hajatnya di dunia, atau disimpan untuknya di akhirat, atau digunakan untuk menebus dosa-dosa menurut kadar doanya, selama mana tidak berdoa untuk dosa atau memutuskan hubungan silaturahim. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ada berbagai cara. Doalah pasti Allah akan makbulkan, tapi caranya ada 3 cara. Sama ada Allah segera ke apa yang kita minta kita terus dapat di dunia ni, atau Allah tangguhkan di akhirat, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan menebus daripada doa-doa dia yang baik-baik itu Allah tak tunaikan, tetapi Allah jadikan ganjaran sebaliknya dalam bentuk pengampunan terhadap kesalahan, kesilapan dan dosa-dosa yang dilakukan. Okey, selama mana ada syaratnya, selama mana dia tidak memutuskan silaturahim. Okey, teruskan.
Okay. Yazid Ar-Raqashi berkata, bila telah tiba hari kiamat, ini cerita saya tak perlu bacalah. Okay? Jadi pada hari akhirat nanti disebutkan Allah pernah nampakkan pada baginda Rasul SAW, seorang ini dipanggil, dikatakan kepadanya, kamu di dunia ni banyak doa. Dan banyak di antara doa-doa kamu tu tidak aku tunaikan hajatmu di dunia. Tetapi aku beri pada hari ini ganjaran di akhirat. Maka selalu hamba itu diberi ganjaran demi ganjaran. Sehingga dia ingin sekiranya semua doanya itu hanya dibalas di akhirat dan tidak diberi di dunia. Sehingga orang ini dikatakan kerana besarnya ganjaran. Ganjaran sabarnya, dia minta permintaannya pertama, yang kedua, yang ketiga tak ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini. Dan banyak lagi doa-doanya yang tidak tertunai ketika kehidupan di dunia. Ketika dia kembali di akhirat bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tidak sia-siakan kerana Allah berjanji, doalah kepada aku, aku makbulkan. Cuma cara makbul Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba ini dengan memberikan ganjaran-ganjaran yang lebih baik. Sehingga hamba ini bila melihat besarnya ganjar ini, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau begitulah ganjarannya, kalaulah semua doaku, bukanlah semua doa kita tidak Allah makbulkan. Allah kita makbulkan juga. Nak kahwin, tak dapat yang pertama, dapat yang kedua. Dapat juga. Nak ada rumah, nak dapat jawatan dan sebagainya, dapat. Cuma ada juga doa-doa kita tidak makbulkan. Kalaulah menurut riwayat ini, kalau seorang hamba itu apabila diperlihatkan kepadanya ganjaran yang begitu besar sehingga dia mengimpikan kalaulah semua doa-doa dia di dunia ni tidak dimakbulkan, adalah lebih baik dia lebih reda kerana besarnya ganjaran ganti yang diberikan ketika dia kembali bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti. Okey, teruskan. Teruskan sambung lagi, itu teruskan gambar-gambar. Terus apa ni tajuk dia. Kemudian doa ni dia ada doa ma'thur dan doa ghairu ma'thur. Doa ma'thur ni artinya doa-doa yang diambil daripada ayat Quran dan doa-doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterangkan ganjaran-ganjaran pahala daripada doa itu. Sedangkan yang ghairu ma'thur, yang bukan ma'thur pula, ialah doa-doa yang kita baca sendiri. Mungkin kita baca dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Jerman. Saya masa sampai ke Johor ni awal-awal dulu, dia katakan, ustaz ni orang Jerman. Kata bahasa Jerman yang saya tahu kabari waras ya. Saya orang Kelantan, orang Canadian. Saya kurang. Maaf pakcik, saya ni tak pandai pasal saya orang Kelantan. Jadi dengan doa bahasa Melayu, doa apa saja, itu dinamakan doa ghairu ma'thur. Dua-duanya digalakkan dan dibolehkan. Teruskan. Sambung. Slide. Okay, teruskan lagi. Doa termasuk kategori, jangan cepat sangat. Doa termasuk kategori ibadat utama, bahkan doa itu sendiri adalah ibadat. Doa wal ibadah. Nak terangkan betapa pentingnya doa sehingga Rasulullah memberikan definisi yang mudah. Kamu tahu tak apa ke ibadat? Ibadat itulah doa. Apa saja aktiviti yang kita buat sebenarnya hubungan kita dengan Allah. Hubungan hamba dengan Maha Pencipta. Yang memiliki kebesaran, keagungan dan ketinggian dan kita hamba yang sangat baik dan kerdil. Maka Rasul sebut nak mudah faham apa itu ibadat. Ibadat itulah doa. Doa itulah ibadat. Secara bahasanya, secara ringkasnya. Perkara ini ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW, sabdanya bermaksud doa adalah ibadat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Sambung. Menurut Ibn Taymiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa menegaskan doa yang digalakkan adalah doa yang pengamalannya diizinkan oleh syarak. Apa saja doa diizinkan, maka dibolehkan untuk kita berdoa. Tadi disebutkan selama mana doa itu bukan untuk memutuskan rahim, memutuskan hubungan silaturahim, hubungan keakraban dan kekerabatan dengan keluarga sendiri, ataupun doa-doa yang bersifat dosa. Dosa. Kita mohon orang itu dimusnahkan, orang itu digagalkan perniagaan, orang itu gagal mendapat jawatan dan sebagainya. Hasad, dengki dan iri hati sampai begitu sekali itu Allah tidak akan perkenankan. Doa memutuskan hubungan silaturahim. Kita ada pakcik kita, makcik kita, ada bapa saudara, ada ibu saudara, ada adik beradik dan sebagainya. Kita tak hubungi dan kita tidak hubungi, kita tidak doakan mereka, maka itu juga doa yang seperti itu, tindakan yang seperti itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan perkenankan kerana tidak memenuhi kehendak syarak, kehendak syariat, kehendak agama kita.
Antara yang diizinkan ialah seorang Muslim itu boleh sahaja memilih apa-apa saja doa yang disukainya walaupun lafaznya tidak ada dalam koleksi sunnah Nabi SAW. Doa sendiri. Ya Allah, aku mohon nak kahwin orang tu. Comel. Boleh. Doa ada bahasa Melayu. Okey, next. Teruskan. Okey. Keharusan ini selaras dengan keumuman apa yang ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW yang maksudnya. Hendaklah setiap kamu memilih doa yang disukainya dan dengan doa itulah dia panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon kesihatan, mohon kebahagiaan, mohon bertambahan rezeki, mohon jawatan dan sebagainya. Kita nak gunakan sebaiknya untuk melaksanakan syariat Allah Subhanahu. Boleh. Okey. Walaupun tidak ada dalam apa koleksi doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah. Okey. Next. Ini contoh doa ma'sur, doa daripada Al-Quran sendiri yang kita sebut maksudnya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan orang yang beriman kepada kami. Berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami. Hapuskan daripada kami kesalahan-kesalahan kami. Dan wafatkan kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Wa tawaffana ma'al abrar. Ini doa, dia kata doa ma'sur kerana doa ini memang terdapat dalam Al-Quran. Ini daripada surah Ali Imran, surah ketiga ayat 193. Jadi kita doa ma'sur kita akan dapat dua pahala. Satu doa pahala kerana kita membaca setiap huruf dari Al-Quran. Ra, Rabbana tu dah 10 ganjaran pahala. Ba, 10 ganjaran pahala. Rabbana sahaja sudah 40 ganjaran pahala. Yang kedua, kita dapat pahala kerana berdoa. Kerana kita disuruh berdoa. Itu lebihnya doa-doa ma'sur ini. Next. Sama-sama. Begitu juga doa yang lain. Rabbi ja'alni muqimas salah. Sampai hujung ayat. Wahai Tuhan, jadilah aku, anak cucuku, orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankan doaku. Ya Tuhan kami, beri ampun aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang yang mukmin pada hari terjadinya hisab. Jadi ini juga bentuk doa, tetapi dalam masa dia adalah ayat Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat dua ganjaran pahala. Baca ayat Quran dan baca doa. Okey, seterusnya. Begitu juga ayat ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, wahai Tuhanku, tunjulah aku untuk mensyukuri nikmatmu yang telah berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang engkau redai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang bersalah diri. Waslih li fi zurriyati. Kita doa bukan untuk diri kita sahaja, tapi untuk keturunan saja. Jadi perjuangan kita bukan perjuangan untuk diri sendiri sahaja, untuk generasi kita sahaja, tetapi juga generasi-generasi yang mendatang. Okey, teruskan. Sambung lagi. Begitu juga daripada hadis Rasulullah. Ini saya petik doa-doa yang ada ganjaran pahalanya yang kita baca ketika kita baca ma'surat di awal pagi. Antara doanya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Kita baca 3 kali. Di terjemahan dah ada situ. Dan saya nak sebutkan ganjaran pahala. Teruskan, sambung. Diriwayatkan daripada Uthman bin Affan. Katanya Rasulullah SAW bersabda, siapa hamba yang berkata pada setiap hari di waktu pagi dan petang dengan nama Allah. Bismillahilladzi la yadurru tu dengan nama Allah yang dengan namanya itu segala apa yang ada di bumi dan yang di langit tidak akan memudaratkan. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi, katanya hadis sahih dan hasan. Sambung. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi keselamatan dan kesejahteraan dan disebutkan ganjaran. Begitu juga doa ma'sur daripada ma'sur juga, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Cuba tengok apa dia ganjaran dia. Sambung. Next. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah, kata, ini kalimah-kalimah Allah yang sempurna ini, siapa yang baca dia, maka dia tidak akan diancam sengat haiwan pada malam itu. Kita baca Bismillahilladzi la yadurru. Bahkan kita lihat, boleh juga kita baca ketika kita nak makan, selain kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana, kita baca juga Bismillahilladzi la yadurru. Boleh. Dengan nama Allah tidak akan membawa mudarat apa yang di langit dan apa yang di bumi. Okey, seterusnya.
Begitu juga doa yang kita baca dalam surat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Tengok apa dia ganjaran dia. Next. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Katanya, pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid dan baginda tersempat dengan seorang lelaki Ansar yang bernama Abu Umamah. Lalu baginda bersabda, wahai Abu Umamah, kenapa sel engkau ni duduk di masjid di luar waktu sembahyang? Di awal waktu sembahyang dah ada di masjid, dah sembahyang, dah berjamaah dan sebagainya. Orang dah bersorak, masih lagi di masjid. Tengah iktikaf lagi. Abu Umamah menjawab, masalah hutangnya Rasulullah, saya ni dibeban hutang saya banyak, tak selesai lagi. Lalu baginda bersabda, apakah kamu mahu saya ajarkan engkau satu bacaan yang apabila engkau baca, Allah hilangkan segala kerisauan engkau. Itulah doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan sampai seterusnya. Ada dalam surat yang kita baca. Okey, seterusnya. Next. Masa kita singkat. Okey. Begitu juga doa ma'sur yang daripada hadis Rasulullah SAW. Kita baca dalam surat waktu pagi. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuh badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. 3 kali. Apa ganjaran? Cuba kita lihat. Apa dia? Fadilat dia. Begitu juga sambung. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, saya mohon lindungmu daripada kufur dan miskin. Ya Allah, aku mohon lindunganmu daripada azab kubur. Tuhan, tiada Tuhan melainkan engkau. La ilaha illa anta. Terusnya, diriwayatkan, jadi ini ada ganjarannya. Jadi apa dah? Saya dengar Rasulullah SAW berdoa dengan doa ini dan saya suka untuk mengikuti sunnahnya. Jadi, para sahabat Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah baca, yang Rasulullah doa menjadi ikutan. Dan apabila kita ikut Rasulullah SAW, insya-Allah tanda cinta kita kepada Rasulullah. Dan insya-Allah kita bersama dengan kekasih kita Rasulullah SAW dalam syurga Al-Firdaus Al-A'la. Syurga Firdaus yang tertinggi yang di mana ditempatkan baginda Rasulullah SAW. Next. Begitu juga doa-doa yang lain. Yang juga saya amalkan ini. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ahfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya sangat pasal tak full screen kan. Jadi kita mohon, ya Allah, tutupilah aku pada segala yang memalukan aku. Kita ni hamba Allah yang tidak maksum. Banyak kesalahan, termasuk saya ni. Yang banyak salah, banyak silap, mohon maaf banyak pada rakan-rakan, sahabat-sahabat di fakulti dan begitu di universiti. Jadi kita mohon Allah Subhanahu supaya tutup segala kelemahan kita ni. Rasulullah ajar dan Rasulullah baca doa ni. Rasulullah yang maksum pun baca, apatah kita lagi. Wa amir rawati, ya Allah, amankan segala kegelisahan dan ketakutanku. Ni saya takut ni nak sampaikan. Tazkirah ni, yang depan saya ni profesor yang banyak ilmuwan, yang banyak amal. Saya sedikit ilmu dan sedikit amal. Saya takut Jadi, dan takut juga ialah, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu amalkan. Dan ini kenalah atas kepala saya sebagai ustaz. Kita ni banyak berceramah, banyak sampaikan kuliah. Amal kita macam mana? Itu Allah peringatkan. Ya Allah, tutuplah segala kelemahanku, keaibanku dan amankan segala ketakutan yang ada padaku. Ya Allah, jagalah diriku daripada hadapan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri, daripada atas dan daripada bawah. Semua itu kita doa Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita, pelihara kita. Okay, next. Begitu juga doa kita Allahumma aslih li fi dini dan seterusnya. Jadi ini slide ini nanti akan saya kongsi. Saya dah bagi pada pihak pengurusan, pada Cik Khairul dan juga pada tim ni, pada Hazrid. Yang nanti bolehlah kongsi dengan rakan yang lain. Itu terjemahan dia, okey, seterusnya. Jadi kita mohon kebaikan. Begitu juga ini antara doa yang saya pernah dengar ketika kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Profesor Mazhar Dr. Ismail Mushtari. Dia suka baca ni. Maknanya pintu-pintu ni Ya Allah, aku mohon kebaikan sebaik-baik permintaan sebaik-baik doa, sebaik-baik kejayaan, sebaik-baik pahala, berat timbangan
teguhkan imanku, tinggikan darjatku, terimalah solatku, ampunlah kesalahanku. Ya Allah, doa kita banyak yang diajar oleh Rasulullah. Okey, seterusnya. Begitu juga doa ketika kita berhadapan dengan COVID-19 ini, diajar kepada kita, insya-Allah kita baca. Jadi kita baca combine antara itu yang kita dah sebut tadi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Itu dia doa. Allah kita mohon pada Allah SWT. Kecil sangat. Tak nampak. Okey, pasal tidak full screen ke. Okey, sambung. Ini doa-doa yang boleh kita baca, kita boleh pilih doa-doa dan boleh doa sendiri. Dan Al-Hasan Al-Basri kata dia, sabda Rasulullah SAW, la yazalu al-'abdu bi khairin ma lam yasta'jil. Qalu kaifa yasta'jilu ya Rasulullah? Qala yaqulu da'awtu falam yastajib li. Kata Hasan Al-Basri yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, selalu seorang hamba dalam kebaikan selama mana dia tidak terburu. Sahabat bertanya, bagaimana maksudnya ya Rasulullah? Apa maksud terburu? Doa, doa dan doa. Dan memanglah sentiasa berdoa. Mahu supaya Allah makbulkan doa kita. Sahabat bertanya, bagaimana yang maksudkan terburu? Doa akan dimakbulkan selama mana tidak terburu. Tidak rasa nak segera. Bagaimana maksudnya Rasulullah? Jawab baginda Rasulullah SAW. Ia berkata, saya telah berdoa dan belum diterima untukku. Ini pantang. Jangan kita berdoa dan terus berdoa. Kemudian kita kata, ya Allah, kenapalah doaku kita tidak kau terima ya Allah. Aku dah doa banyak kali dah. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib dan isyaknya setiap hari. Seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, 31 hari, setahun, 5 tahun. Tak makbul lagi. Jangan. Kerana kata Rasulullah, kita ni hamba, apalah daya kita untuk memaksa Tuhan kita. Tuhan boleh memberi dan Tuhan tidak mana boleh menyekat. Itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala, hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita sebagai hamba hanya berdoa, merintih, merayu kepada Allah untuk memberi, untuk makbulkan. Itu hak Allah Subhanahu. Dan Allah berjanji akan memberi. Cuma caranya yang memberi itu ada 3 cara seperti mana telah disebutkan. Allah beri on the spot apa yang kita minta. Apa yang kita minta kita dapat. Itu juga. Atau yang kedua ialah dengan Allah mengampunkan dosa kita. Yang ketiga Allah tangguhkan dengan memberikan kita ganjaran yang lebih baik daripada apa yang kita minta di dunia ini. Okay, next. Teruskan. Okay. Hakim seorang sufi bertanya. Ini nak ke penghujung dah ni. Hakim ni mana gelaran kepada sufi. Seorang sufi ditanya, mengapalah kami berdoa tetapi tidak juga diterima? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, berdoalah kamu nescaya aku terima. Allah kan dalam surah Al-Mu'min sebut, ud'uni astajib lakum. Ditanya apakah sebab-sebabnya itu? Jawab dia, seorang sufi ni dia jawab apa dia? Yang pertama, kenapa tak diterima doa kamu? Kamu telah melakukan amal yang memurkakan Allah dan tidak bertaubat serta tidak menyesali perbuatan itu. Pertama, doa kamu tidak makbul. Cuba cek diri ni. Mungkin pernah melakukan dosa dan pasti banyak buat dosa dan tidak bertaubat. Kerana syarat untuk Allah terima doa kita ni ialah dengan kita suci hati daripada segala dosa, maksiat, sifat munafik, mazmumah dan sebagainya. Barulah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama tidak diterima kerana tidak bertaubat, tidak menyesali atas kesalahan. Bukanlah satu kesalahan, bukanlah satu yang aib. Seorang hamba itu melakukan dosa. Tetapi yang aib ialah apabila dia israr, apabila dia angkuh dan sombong terus dalam dosanya tanpa mahu mohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kamu berkata kami hamba Allah, tetapi tidak berlaku sebagai hamba yang patut taat kepadanya. Mengaku saja hamba tetapi perbuatan dan amalan macam tuan. Buat peraturan sendiri. Hukum halal dan haram sendiri. Apa yang halal Allah, halal baginya. Itu maknanya ia menjadi sebab, antara sebab-sebab mengapa Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima doa pada hambanya. Kerana dia mengaku sebagai hamba, tetapi bertindak sebagai tuan, tak mahu. Seorang hamba mesti taat dan akur kepada perintah tuannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Next. Yang ketiga, kamu membaca Al-Quran
tetapi tidak mempedulikan perintah-perintah dan larangan-larangan yang di dalamnya. Kita baca Quran, di situ banyak perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita hamba mesti laksanakan. Ada yang perintah dari tingkat wajib, ada yang dalam bentuk sunat, dan kita digalakkan. Yang wajib pasti diamalkan, yang sunat sangat-sangat digalakkan. Ada yang haram mesti kita jauh seluruhnya. Ada yang makruh dan sebagainya sangat digalakkan untuk kita meninggalkannya. Tetapi kita tak peduli ya Allah. Jadi macam manalah Allah nak terima doa kita? Syarat kita mesti baca Quran, fahami perintah Allah dan laksanakan. Barulah nanti Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berdoa, dia makbulkan doa kita. Yang keempat, kamu mengaku sebagai umat Muhammad tetapi tidak melakukan sunnahnya. Kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW tetapi tidak melakukan sunnahnya. Sunnah dari segi ibadatnya, sunnah dari segi cara hidupnya, makan minumnya, pengurusan keluarganya dan sebagainya itu. Dan sunnah ini banyak kategori lah. Ada dalam hukum wajib, ada yang sunnah, ada jadi itu banyak kategori. Okey. Seterusnya. Kamu telah mengakui bahawa dunia ini tidak berharga di sisi Allah. Walaupun sesat nyamuk berbanding akhirat yang tinggi kedudukannya. Tetapi merasa tenang dan tenteram kepadanya. Disebutkan dalam hadis walaupun tak kuat itu. Disebutkan maknanya dunia ini kepada kalaulah dunia ini ada nilai, nasihat sedeguk air. Kalaulah dunia ini ada seberat nilai sayap nyamuk sekalipun, nasihat Allah tidak akan beri sedeguk air kepada orang kafir. Tetapi Allah bagi kekayaan dan sebagainya kerana dunia ini sementara dibandingkan dengan akhirat sangat kecil kedudukannya. Sebab itu diberikan kemewahan kerana orang kafir hanya dapat bermewah-mewah, bersunuk-sunuk di dunia yang sementara ini. Bandingkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Hari akhirat dibandingkan dunia ini, satu hari akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau cara calculation berapa saatnya saja yang kita hidup di dunia ni. Dan kehidupan di akhirat nanti bukannya 1000 tahun, tapi selama-lamanya. Masya Allah. Jadi dunia ni sangat kerdil. Yang keenam, kamu berkata bahawa dunia ini akan musnah. Tetapi kamu berbuat seakan-akan kekal selamanya. Ya Allah, tamaknya kepada dunia, tamaknya kepada hartanya. Tak peduli Allah, tak peduli syariat. Seolah dia hidup lamanya di dunia. Bagaimana kita terlalu mengagungkan dunia seolah mempertuhankan dunia dan hawa nafsu. Bagaimanalah kita nak merayu kepada Allah, nak mohon supaya doa kita dimakbulkan. Sedangkan kita telah beralih daripada mempertuhankan Allah, menjadikan kita mempertuhankan hawa nafsu dan dunia. Okay, next. Ini gambar ni. Saya sebutkan hadis tadi daripada At-Tirmizi. Seandainya dunia ini di sisi Allah senilai harganya dengan sayap nyamuk, nasihat Allah tidak akan memberi minum seteguk sekalipun kepada orang kafir. Tapi jangan kita salah faham dunia seolah kita tak penting. Dunia ini diamanahkan kepada kita untuk menjadi khalifah, untuk kita mengurus dan mentadbirnya. Di dunialah tempat kita beribadat. Ada platform, ada tempat untuk kita solat, untuk kita berbakti kepada Allah yang nantinya ganjaran kita terima di akhirat nanti, syurga al-firdaus al-a'la. Amin. Okey, seterusnya. Next, itu gambar nyamuk lah. Okay. Yang ketujuh, kamu mengaku bahawa akhirat itu lebih baik daripada dunia, tetapi tidak sungguh-sungguh dalam usul amal akhirat, bahkan masih mengutamakan dunia. Jadi kita fahamlah. Next. Orang yang berdoa tidak boleh terburu, sebab dia harus mengerti bahawa doa pasti diterima oleh Allah. Hanya saja saat makbulnya tetap dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, segera atau lambat atau ditunda untuk dibalas di akhirat nanti. Itu semua ketentuan dan mengikut kehendak masyiatillah, iradatullah Subhanahu Wa Taala. Kerana Tuhan yang Maha Berkuasa, dia menentukan bila masanya yang terbaik untuk dikurniakan kepada hambanya apa yang diminta oleh hamba-hambanya. Next. Jadi nak sampai hujung lah ni. Rajinlah berdoa. Jadi saya ulang banyak kali. Rajinlah berdoa dan rajinlah berdoa. Kerana Allah pasti makbulkan doa kita. Jangan putus asa. Terus berdoa. Allah berjanji dan Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan Allah tidak akan mungkir janjinya. Allah akan menepati janjinya. Dan Allah tahu yang terbaik untuk kita. Kalaupun kita tak dapat apa yang di dunia ni, Allah akan ganjari kita yang lebih baik di akhirat nanti.
seperti mana disebutkan dari riwayat itu, seorang lelaki apabila ditunjukkan kepada ganjaran bersebab daripada sebagai ganti ganjaran, sebagai ganti kepada doa-doanya yang Allah tak makbulkan di dunia, diberikan ganjaran yang lebih baik di akhirat nanti. Dia bercita-cita kalau semua doanya pun tak makbul oleh Allah Subhanahu pun tak mengapa, kerana besar ganjaran Allah Subhanahu di akhirat nanti adalah jauh, ganjaran di akhirat jauh lebih baik apa yang Allah sediakan dan apa yang kita minta di dunia ini. Tapi Masya Allah, Allah Maha Adil. Apa yang kita minta banyak yang Allah telah tunaikan. Mudah-mudahan kita mendapat al-falah di dunia wal akhirah, kejayaan dunia dan akhirat. Begitulah kita rumusan doa yang kita selalu sebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, kurniakan kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, jauhkan kami pada azab api neraka. Jadi mohon maaf banyak-banyak pada tuan-tuan semua. Saya akhir ini, insya-Allah, mudah-mudahan kita ada speed dan semangat mahu menjadikan hari ini lebih baik pada hari esok, dan hari esok insya-Allah lebih baik daripada hari ini, dan berterusan semangat kita untuk mengejar kejayaan dan kecemerlangan. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan kepada Cik Jaiz kita yang senyum tu. Kepada wallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kepada Al-Fadhil Profesor Mahdi Ahmad Kilani atas satu topik yang sangat bagus, yang sangat bagus dan sangat-sangat perlu dibuat pada ketika-ketikanya, pada setiap masa, untuk kita terus sentiasa mengingati bahawa kita ni merupakan hamba yang lemah dan memerlukan kekuatan dengan doa sebagai senjata untuk mencipta hidup yang lebih baik. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas bimbingan doa senjata mukmin. Baiklah, kita tiba ke hujung acara. Ustaz, kalau dapat mendengar suara saya. Dengar. Alhamdulillah. Kita tutup majlis dengan silakan Ustaz untuk memimpin doa penutup. Silakan Ustaz, kita berdoa sama-sama insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Ya Allah, segala puji-pujianmu, Ya Allah, yang selayaknya dengan kebesaranmu, keagunganmu dan ketinggian sifat-sifatmu. Salawat dan salam ke atas junjungan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda dan seluruh pendukung muslimin muslimat yang memperjuangkan ajaran baginda hinggalah ke hari kiamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan dosa ibu bapa kami. Rahmatilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik dan mengasuh kami dengan penuh tanggungjawab dan penuh kasih sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman, bangkitkan kami semula dengan iman dan masukkanlah kami dalam syurga-Mu dengan iman. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muqimis shalah wa min zurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih kepada Al-Fadhil Profesor Mahdi Ahmad Kilani atas bimbingan yang begitu baik dan bermanfaat, begitu syarat dengan pengetahuan dan panduan untuk kita meneruskan kehidupan seharian. Kita terus berdoa agar menjadi insan yang lebih baik. InsyaAllah, terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita dipertemukan lagi pada program-program kerohanian yang akan datang. Semoga yang baik itu datang dari Allah yang memakai kita sendiri sebagai hamba-Nya. Itu sekali lagi sekian. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah semua. Dengan itu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.